sejahtera, nama saya Hao Chuang. Okey, pada kali ini saya ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan seorang tokoh tamadun Islam yang telah memberi sumbangan yang agak banyak pada peradaban dunia. Tokoh yang saya pilih adalah Ibn Sina. Siapakah Ibn Sina? Ibn Sina atau lebih dikenali sebagai Abu Ali Al-Husain Ibn Abdullah Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Sina. Beliau juga dikenali sebagai Ibn Sina atau Ibn Sina di dunia barat. Ibn Sina dilahir pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Beliau merupakan salah seorang pakar sains dari Uzbekistan yang hidup antara tahun 980 Masihi sehingga 1037 Masihi. Okey, sedikit tentang di manakah Ibn Sina memulakan pengajiannya. Pengajian peringkat awalnya bermula di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastra. Walau bagaimanapun, Ibn Sina turut mempelajari ilmu-ilmu yang lain seperti geometri, logik, matematik, sains, fiqh dan perubatan. Ibn Sina menguasai pelbagai ilmu termasuk falsafah, tetapi lebih menonjol dalam bidang perubatan. Hasil tulisan Ibn Sina sebenarnya tidak terbatas kepada ilmu perubatan sahaja, walaupun kita kenali dia sebagai seorang falsafah sarjana dalam ilmu perubatan. Namun begitu, penulisan beliau juga merangkumi bidang ilmu lain seperti metafizik, musik, astronomi, filologi, yaitu ilmu bahasa, syair, prosa, dan yang paling penting sekali tentang agama. Dari segi ini dapat diperhatikan terdapat sebuah kitab agung. Hasil karya beliau telah menerangkan setiap yang telah disebut tadi. Buku tersebut diberi nama sebagai Kitab Al-Shifa yang memuatkan penulisan berkaitan dengan sains dan falsafah. Dalam bidang penulisan, Ibn Sina telah menghasilkan ratusan karya termasuk kumpulan risalah dan mengenai sastra kreatif. Baiklah, kita terus ke kenapa Ibn Sina digelar sebagai tokoh terunggul pada zaman kewilangan Islam. Beliau memiliki penguasaan dalam bidang ilmu dan itu telah menjadikan seorang tokoh dan sarjana pada zaman itu seorang yang serba boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh bin Mukjizat. Hari ini saya akan berkongsi ilmu bersama anda tentang sumbangan tokoh-tokoh tamadun Islam. Antaranya ialah Ibnu Khaldun. Latar belakang Ibnu Khaldun. Nama sebenar Ibnu Khaldun ialah Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Nama Khaldun berasal dari keturunan Khalid bin Uthman, iaitu seorang tentera Yaman yang pernah bergabung dengan tentera Andalusia. Semasa di Andalusia, nama Khalid bertukar kepada Khaldun. Dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah atau 1332 Masihi dan meninggal dunia di Kahirah, Mesir pada 808 Hijrah atau 1804 Masihi. Ayahnya seorang ulama, ahli bahasa dan seorang pemerintah tentera. Beliau telah kehilangan ibu dan ayahnya akibat wabak kusta yang melanda kampungnya. Berketurunan Arab dari Yaman yang berhijrah ke Andalus, berpindah ke beberapa tempat iaitu Algeria, Fis, Granada, Bogi dan Mesir apabila Tunisia dilanda wabak taun. Seterusnya, kita akan beralih ke sumbangan Ibnu Khaldun. Antara sumbangan oleh Ibnu Khaldun adalah yang pertama, penglibatan dalam aktiviti sosial dan politik. Beliau
pernah menyandang beberapa jawatan dan pernah berkhidmat dengan beberapa orang pemerintah di utara Afrika dan di Andalus. Banyak menyandang jawatan penting seperti Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Anan, anggota Majlis Ilmiah, anggota Jabatan Setiausaha Sulit kepada Sultan Abu Salim bin Abi Al-Hasan di Fis Maghribi, Duta di Granada, Perdana Menteri Hajib di Bogi dan Ketua Hakim Qadi Al-Dudah. Jawatan tersebut memberi peluang untuk berkhidmat kepada negara dengan lebih berkesan. Yang kedua, bidang ilmu dan pemikiran Islam. Berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Memberi panduan yang terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak hasil dari keunggulan rohani dan jasmani, merupakan pelapor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Para sarjana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan. Pemikiran beliau sering dijadikan wacana, tema-tema seminar, bengkel, persidangan ilmiah, judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. Sebuah anugerah ilmiah yang berprestij dinamakan sempena nama beliau iaitu Ibn Khaldun, Chair of Islamic Studies di Universiti Amerika. Namanya diabdikan di dalam sebuah universiti di Jakarta, Indonesia atau Universiti Ibn Khaldun. Yang ketiga, karya agung Ibn Khaldun. Al-Muqaddimah merupakan karya agung Ibn Khaldun dalam bidang pensejarahan. Mengikut B. Lewis, buku ini merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang penting dan buku ini dapat membantu ahli sejarah dalam penghasilan kajian yang benar dan ilmiah. Buku ini membahaskan secara terperinci tentang sejarah dan persejarahan. Buku ini setebal lebih kurang 700 helai muka surat dan buku Muqaddimah ini dibahagikan kepada 6 bab. Isi kandungan buku ini juga terbahagi kepada bahagian asasi dan tidak asasi. Bahagian asasi iaitu disiplin falsafah, falsafah sejarah dan falsafah sains sosial. Bahagian tidak asasi pula iaitu geografi, kebudayaan, politik, agama, peradaban dan ilmu pengetahuan. Muqaddimah ialah sumbangan yang agung dalam bidang pensejarahan yang merupakan percubaan awal ahli sejarah untuk memahami perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. Buku ini merupakan percubaan awal ahli sejarah untuk memahami pola perubahan yang berlaku kepada organisasi politik dan sosial manusia. Buku ini juga menjadi suatu bahan kajian yang menarik kerana pendekatan yang rasional, kaedah serta perbahasan yang analitikal dan terperinci. Yang keempat, pengasas falsafah sejarah. Ibn Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan atau maklumat tentang masyarakat manusia, iaitu perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia seperti kemarahan, kebiadaban, revolusi perasaan, setiakawan dan pemberontakan sehingga mengakibatkan terbentuknya kerajaan. Wujudnya pelbagai kegiatan dan pekerjaan manusia, pelbagai aspek ilmu pengetahuan dan pertukangan dan secara umumnya berkenaan semua perubahan yang dialami oleh manusia. Secara ringkasnya, daripada definisi di atas, sejarah dan masyarakat adalah satu keadilan yang mempunyai kesamaan realiti yang berhubung kait antara satu sama lain. Konsep ini berbeza dengan pendapat Herodotus, seorang ahli sejarah Yunani yang mengatakan bahawa Tuhan telah campur tangan secara langsung dalam menentukan sejarah manusia dan bukan manusia itu sendiri yang menentukan sejarahnya. Ibn Khaldun telah menetapkan beberapa prinsip untuk sejarah. Contohnya, kerajaan seseorang individu perlu memastikan
penglibatan sebab dan akibat kejadian itu berlaku. Keadaan ini menunjukkan hubungan secara langsung sejarahnya, kecuali mereka yang langgar hukum Tuhan, sama ada hukum tersurat dalam wahyu atau tersirat dalam hukum alam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaya memurnikan ilmu sejarah kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. Menggariskan 4 perkara yang perlu dilakukan sejarawan dalam menelitikan dan analisis laporan sejarah. Membandingkan antara peristiwa-peristiwa dalam berdasarkan kaedah sebab dan munasabah. Mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. Mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang telah berlaku. Yang kelima, sebagai kebudayaan. Ia merupakan penggiat budaya dan kesusteraan Arab. Pengkajian kesusteraannya dalam Syekh Muhammad Bahar di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam bersyair. Banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi. Kemahiran Ibnu Khaldun dalam bidang syair jelas kelihatan dalam karyanya Al-Muqaddimah apabila beliau membahaskan tentang syair Arab. Yang keenam, iaitu yang terakhir, bapa ekonomi Islam. Ibnu Khaldun dikenali juga sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori ekonomi yang logik dan realistik. Teori yang dikemukakan jauh lebih terdalam daripada teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh pakar ekonomi barat seperti Adam Smith dan Adam Ecology. Ibnu Khaldun telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, kerjasama dan kesedaran. Beliau menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Ibnu Khaldun melihat manusia sebagai memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi. Manusia perlu menjauhi perbuatan jahat, sebaliknya perlu mengikut ajaran Islam dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. Beliau juga mengemukakan teori bahawa perekonomian sentiasa berada dalam keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Menurut beliau, faktor pengeluaran seperti tanah telah tersedia. Faktor buruh masih dianggap faktor terpenting dalam proses pengeluaran. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barang yang tetap amat perlu untuk mengawal tahap produktiviti. Sebagai kesimpulan, Ibnu Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkemuka dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang kajian beliau. Beliau sangat disegani oleh sarjana Islam dan Barat. Buku beliau yang terkenal iaitu Muqaddimah dianggap sebagai pengasas ilmu kepada masyarakat dan ketamadunan. Selain itu juga, pandangan pada teori-teori yang dikemukakan oleh beliau telah banyak menyumbang kepada masyarakat hingga ke hari ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanif bin Abdul Latif. Untuk hari ini saya akan berkongsikan tentang seorang tokoh Islam yang dikenali sebagai Al-Farabi. Nama sebenar Al-Farabi ialah Abu Nas Muhammad bin Turkan bin Uzalah Al-Farabi. Beliau dikenali sebagai Al-Farabius di Barat dan berketurunan Parsi. Beliau mendapat gelaran Al-Farabi kerana kelahirannya di Farab yang juga dikenali sebagai Kampung Utara. Daerah ini dahulunya termasuk di dalam wilayah Iran, namun kini termasuk dalam wilayah Republik Uzbekistan yang merupakan daerah Turkistan Rusia. Bapa beliau merupakan seorang jeneral yang memiliki posisi penting di Parsi, manakala ibu beliau berdarah Turki asli. Berdasarkan catatan daripada Awaruddin Harahap pada tahun 1981, Al-Farabi dilahirkan pada tahun 258 Hijriah bersamaan 870 Masihi di dalam keluarga yang berada dan dipenuhi dengan kesenangan. Tetapi beliau tidak dipengaruhi dengan kemewahan, bahkan beliau lebih suka memikirkan perkara metafizik walaupun
berada di dalam bidang fiqh yang membolehkan beliau menjawat jawatan kadi, tetapi bidang ini tidak memberi kepuasan kepada dirinya. Beliau akhirnya mengembara menuju Baghdad dan mempelajari ilmu mantik daripada Abi Bashar Ibnu Bata dan kemudiannya daripada Yuhanna bin Haylan di Haran. Beliau tekun mempelajari falsafah walaupun usianya mencecah 40 tahun. Beliau meminati untuk menyingkap perkara yang kabur dan caranya ialah dengan melakukan pengembaraan. Beliau mahir menguasai banyak bahasa, di antaranya ialah bahasa Arab, Turki dan Parsi, serta menguasai muzik secara teori dan praktikal. Diriwayatkan beliau tidak mengambil berat masalah dunia seperti pakaian, tempat tinggal, bahkan beliau sendiri meninggalkan jawatan kadi yang disandang di negerinya. Beliau selalu keluar waktu malam bagi mencari tempat-tempat berpokok dan berair bagi membaca dan mendengar muzik. Seterusnya adalah sumbangan Al-Farabi dalam bidang penulisannya. Dikatakan beliau menulis sekitar 100 karya ilmiah yang merangkumi pelbagai tema. Antara karya yang terkenal ialah Kitab Fi Mabadi Ara yang menjelaskan tentang teori kemasyarakatan dan kenegaraan Al-Farabi. Beliau juga membuat kajian logik dengan mudah melalui cara membahagikan kepada dua kategori, iaitu idea dan bukti. Dalam bidang sosiologi pula, beliau menulis buku bertajuk Ara Ahlal Madinah Al-Fadilah yang merupakan sebuah buku yang terkenal. Selain daripada itu, beliau juga menulis buku mengenai muzik yang dikenali sebagai Kitab Al-Musika. Beliau merupakan pakar dalam kesenian dan sains muzik. Beliau juga mereka cipta beberapa peralatan muzik selain menyumbang kepada ilmu nota muzik. Dalam bidang fizik pula, beliau menunjukkan kewujudan kekosongan. Beliau juga seorang yang terawal menulis ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Salah satu pandangan yang menarik mengenai betapa jantung lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota badan. Kesimpulan yang dapat dipelajari melalui tokoh Islam Al-Farabi ini adalah merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan kehidupan manusia hari ini. Pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintetis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini. Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam 7 bahagian. Ketujuh ilmu pengetahuan ini melingkupi seluruh kebudayaan Islam pada masa itu. Al-Farabi juga berpendapat mempelajari ilmu pengetahuan itu wajib hukumnya. Akan tetapi dalam perkembangan kajian tentang ilmu pengetahuan dalam Islam semakin rendah. Mereka lebih suka mengkaji ilmu fiqh daripada ilmu pengetahuan. Padahal semua ilmu pada hakikatnya itu sama kecuali ilmu-ilmu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipelajari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Nur Arif bin Yusuf. Pada hari ini, saya akan membentangkan seorang tokoh Islam di mana sumbangannya digunakan sehingga ke hari ini. Beliau lebih dikenali dengan nama samaran iaitu Ibnu Haytham. Di dunia barat, beliau telah dikenali dengan beberapa nama seperti Al-Hazan dan Al-Avicenna. Beliau dilahirkan pada 354 Hijrah bersamaan dengan 965 Masihi di negeri Basrah, Iraq. Beliau dibesarkan di bandar Basrah dan Baghdad, dua kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah pada masa itu. Di dua kota inilah beliau memulakan pendidikan awalnya sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Azwa dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian
dan menumpukan perhatian pada penulisan. Beliau adalah salah seorang tokoh cendekiawan sains yang terkenal dan termasyhur dengan ketinggian ilmunya di tanah Arab dan di benua Eropah pada zamannya. Kemasyhurannya sebagai ilmuwan menyebabkan pemerintah Bani Fatimiyah di Mesir pada waktu itu, iaitu pemerintah Khalifah Al-Hakim bin Amirillah, mengundangnya ke Mesir. Maksud undangan dinasti Fatimiyah itu adalah memanfaatkan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ibn Hayyam. Beliau diharapkan mampu mengatur banjir Sungai Nil yang kerap kali melanda negeri itu setiap tahun. Sayangnya, beliau tidak dapat mewujudkan rancangan takungan raksasa yang dibuatnya kerana kurang peralatan canggih pada masa itu. Untuk melindungi dirinya dari kemurkaan pemerintah, beliau kemudian meninggalkan pekerjaan itu dengan berpura-pura hilang ingatan. Sehingga pada tahun 1021, Sultan Al-Hakim bin Amirillah telah mangkat, dan dari tarikh itulah Ibn Hayyam kembali normal dan aktif dalam kegiatan ilmu. Beliau juga turut menterjemahkan buku-buku matematik dan falak ke bahasa Arab, terutama dari bahasa Latin. Pada tahun terakhir hayat beliau kembali ke Kahirah, iaitu Mesir, dan sebagai ahli matematik hingga akhir hayatnya. Ibn Hayyam meninggal dunia di Kahirah pada tahun 1039 Masihi, iaitu pada umur 74 tahun. Antara sumbangan Ibn Hayyam iaitu teori hukum pembiasan, iaitu fenomena atmosfera. Selama di Sepanyol, Ibn Hayyam melakukan beberapa penyelidikan dan percubaan ilmiah berhubung dengan bidang optik. Penemuannya yang terkenal ialah hukum pembiasan, iaitu hukum fizik yang menyatakan bahawa sudut pembiasan dalam pancaran cahaya sama dengan sudut masuk. Menurut pengamatan Ibn Hayyam, beliau berpendapat bahawa cahaya merah di kaki langit di waktu pagi, iaitu pada waktu fajar, bermula ketika matahari berada di 19 darjah di bawah kaki langit. Sementara cahaya warna merah di kaki langit, iaitu di waktu senja, akan hilang pada matahari berada 19 darjah di bawah kaki langit selepas jatuhnya matahari. Dalam fizik moden, hukum ini dikenali dengan nama hukum pembiasan Snell yang bersempena dengan nama ahli fizik Belanda, Wybroed van Roger Snell. Yang kedua, iaitu teori penglihatan, iaitu optik. Dengan menggunakan kaedah matematik dan moden fizik yang baik, beliau dapat membuat eksperimen yang teliti. Ibn Hayyam telah meletakkan optik pada batu asas yang kukuh. Beliau telah menggabungkan teori dan eksperimen dalam penyelidikannya. Dalam penyelidikannya, beliau telah mengkaji pergerakan cahaya, ciri-ciri bayang dan imej, dan banyak lagi fenomena optik yang penting. Beliau telah menolak teori Ptolemy dan Euclid yang menyatakan bahawa manusia melihat benda melalui pancaran cahaya yang keluar dari matanya. Tetapi menurut Ibn Hayyam, bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang dilihat itulah yang memantulkan cahaya ke mata manusia. Yang ketiga, cermin, kanta cengkung dan kanta cembung yang digunakan oleh masyarakat sehingga kini. Ibn Hayyam telah menggunakan mesin latih, iaitu mesin larik, untuk membuat cermin, kanta cengkung dan kanta cembung untuk penyelidikannya. Dengan ini, beliau telah mengkaji tentang cermin sfera dan cermin parabolik. Beliau mengkaji aberrasi sfera dan memahami bahawa dalam cermin parabola kesemua cahaya dapat tertumpu pada satu titik. Antara karya-karya agung Ibn Hayyam iaitu Ibn Hayyam merupakan ilmuwan yang produktif dan memiliki banyak karya penulisan dalam bidang cabang ilmu. Beliau telah menulis lebih kurang daripada 200 judul buku
namun hanya sedikit yang terselamat. Di antaranya ialah maqalah fi istirash, maqalah fil hayat al-alam iaitu bidang astronomi, kitab fil alam minasid iaitu kamus optik, fil alam maraya alam murikha bil al-dawi cermin yang membakar, dan banyak lagi. Ibnul Hayyam juga pernah menulis 4 buah risalah tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur. Risalah-risalah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907 Masihi. Al-Munazir adalah salah satu daripada karya Ibnul Hayyam yang teragung dalam bidang kajian optik, dan buku tersebut telah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. Karya ini diterjemahkan oleh Witelo pada tahun 1270 Masihi dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Risnen pada tahun 1573 Masihi dengan nama Thesaurus Optik. Kesimpulannya, daripada pembentangan ini, sumbangan Ibnul Hayyam kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak sekali. Kerana itulah Ibnul Hayyam dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material, tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun, sebahagian karyanya lagi telah dicuri atau dicedok oleh ilmuwan barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibn Hayyam dan para sarjana Islam, kerana tanpa mereka, kemungkinan dunia Eropah sekarang masih diselubungi dengan kegelapan. Sekian, terima kasih.